Baca doa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah. علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Okey semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina ila siratal mustaqim wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina al-fatih lima ughliqa wal khatim lis sabaq rasul bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Awak. Awak. Okey, cepat kelas dia. Aku dah kelas So, ni setengah jam dia. 40 minit aku kelas Okey semua, buka buku teks muka surat 17. Lepas sebelum kita dah belajar kan adab adab berjalan, macam mana kita dah tahu macam mana kan. Jadinya hari ni kita tengok adab bermain. Betul kata seorang kata Islam ni nak kata dia teliti adab bermain pun dia ajar kita macam mana. Kena itu telitinya Islam ni, agama Islam ni. Dia ambil walaupun benda tu nampak remeh tapi Islam ada selitkan juga. Sebab tu dalam ni akhlak ni memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam Muslim. Tengok yang pertama, kita tengok muka surat 17 Ada masuk ke? Ada masuk tak ada? Tak ada dah. Okey, kita tengok muka surat 18. Apakah yang dimasukkan dengan adab bermain? Kita nak bincang apa adab bermain, takkan nak main pun kita kena tahu cara, betul tak? Takkan nak main pun kena beradab. Ada dalam perbincangan kita punya tajuk kita ni. Kita tengok apakah yang katakan erti bermain tu apa? Tengok Islam diletakkan permainan tu apa? Pengertian permainan bermain tu apa? Bermain ialah aktiviti perseorangan atau berkumpulan secara sukarela atau mengikut peraturan. Yang itu adalah kita katakan pengertian bermain. Bermain ialah aktiviti perseorangan atau berkumpulan secara sukarela mengikut peraturan. Yang itu adalah dimasukkan dengan bermain. Tengok yang seterusnya. Yang itu pengertian dia. Pengertian kita dah tahu, kita kalau kita nak main ni mesti kita bermain secara sukarela, betul tak? Bukan je orang paksa kita. Siapa yang main kena paksa? Tak ada. Jadinya kita bermain atas dasar sukarela. Sukarela tu maksudnya rela, hati kita rela, hati kita naklah main tu benda tu. Yang tu dimasukkan dengan sukarela. Tengok seterusnya. Adab-adab sebelum main. Nak main tu kita kena tahu adab-adab sebelum bermain tu apa. Dia ada adab-adab sebelum main. Adab-adab semasa bermain. Adab-adab selepas bermain. Ada juga tengok adab-adab sebelum main apa. Yang pertama, berdoa sebelum main. Kita baca doa, baca bismillah, tak pada baca bismillah. Semoga Allah jaga kita dalam semua tu kan, baca bismillah. Baca doa. Yang kedua, bersalaman sesama rakan sepermainan. Tapi sekarang tak ada salam. Bagi syarat je kan. Bersalaman bagi yang boleh bersalaman sesama rakan sepermainan. Laki-laki lah, perempuan-perempuan. Okey, yang ketiga, bermain di tempat yang sesuai dan selamat. Pastikan tempat kamu main tu sesuai, macam kat padang ke, dekat
dalam kelas jadinya dalam kelas sesuai ke tak sesuai? Tak sesuai lah. Banyak meja kan, boleh jadi jatuh ke apa terkena kepala kat bucu ke, bahaya. Jadinya kena main tempat yang sesuai dan selamat. Yang ketiga, empat, bermain. Pemain memahami peraturan permainan. Jadinya nak main game tu kita kena tahulah macam mana cara nak main. Contoh kita nak main kita nak main bola ke, kita kena tahu sepak bola macam mana, kita kena tahulah boleh pegang ke tak bola, kita kena tahu. Kalau nak main bola jaring ke, bola keranjang ke, kita kena tahulah. Bola keranjang, bola baling, kaki tak boleh main, betul? Hanya menggunakan tangan. Yang tu adalah kita kena tahu kaifiat dia, peraturan dia apa, macam mana. Yang kelima, alat permainan sesuai dan selamat digunakan. Yang ni selalunya cikgu akan ni lah. Kalau macam bola cakap bola tu tak apalah kan. Kalau macam permainan yang membahayakan, contoh lontar peluru ke, benda tu berat kan dan boleh menyebabkan luka, apa lagi rejang lembing, macam-macam lah benda yang berbahaya. Tapi bila mana kita dah belajar, kita tahu cara nak jaga keselamatan kita. Okey, yang tu adalah adab-adab sebelum bermain. Kita tengok pula adab-adab semasa tengah bermain. Apa? Tanamkan semangat setia kawan. Kena tanamkanlah, contoh bermain bola kan. Bermain apa lagi? Bermain olahraga macam kita buat tu kan, hari sukan kita tahun lepas tu kan. Kita main, jadinya kita kena tanamkan semangat setia kawan. Kalau kawan jatuh, kita semangat kita tolong dia, kita tolong dia. Kita bagi kata-kata semangat kat dia. Itu dimakan sebagai tanamkan semangat setia kawan. Tak perlu maki kawan lah. Kalau kawan lambat, tak perlu nak marah-marah kawan. Tak payah. Kita hanya boleh memberikan semangat sahaja. Yang kedua, berpakaian. Ni penting. Berpakaian menutup aurat bagi lelaki dan perempuan. Bukan setakat perempuan je, lelaki pun tutup aurat. Kan? Kena tutup aurat juga. Kadang-kadang kita nak buat tu, kita niat kita nak main je elok, tapi lelaki pakai seluar pendek kan, nampak habis lutut tu, nampak habis betis-betis tu, nampak paha, nampak pusat semua. Jadinya sepanjang nampak tu, dosa tengah berjalan, dosa tengah kira tengah berjalan, dosa bagi orang yang membuka aurat tu. Hujan. Allahumma shayban nafi'a. Yang ketiga, memupuk semangat kesukanan. Dia masa kita bermain, kita dapat memupuk semangat. Kita punya semangat kesukanan itu meningkat kan. Tengok macam kalau kawan tengah lawan, kita punya semangat tu, kita punya semangat masa kita memberi semangat masa kita memberi sorakan tu, kita punya semangat tu banyak lah. Kita aja menjerit kan. Itu kita memupuk semangat kesukanan. Yang keempat, mematuhi peraturan ketika bermain tu lah. Kena tahulah peraturan tu. Contoh kita main bola kan, kita kena tahulah, kita kena patuhilah peraturan. Kita tak boleh cederakan kawan, kita tak boleh rampas, kita tak boleh apa lagi? Kita tak boleh pegang bola ke, tiba-tiba tengah main bola tu kan. Kita tengok kita pegang bola. Mana boleh itu, jadinya yang tu dah terkeluar daripada peraturan. Jadinya kita kena mematuhi peraturan. Yang ketiga, adab selepas bermain. Tadi dah belajar sebelum bermain apa kena buat apa. Semasa bermain kena buat apa. Lepas tu selepas bermain pun ada. Pertama, lepas bermain tu kita lawan-lawan kawan tu, kita bersaing dengan kawan tu, kita kena bermaaf-maafan antara satu sama lain. Minta maaf. Takut ada yang buat kawan terasa ke, kadang-kadang kita tak perasan kita buat, betul tak? Tapi sekurang-kurangnya lepas bermain tu kita minta maaf. Takut kita ada kesalahan dengan dia. Tak salah pun cakap terima, minta maaf dia. Yang tu dia tak ada masalah pun. Sikit tak masalah. Sikit tak ada berat ke apa kan. Yang kedua, menerima keputusan pengadil dengan redha. Apa-apa kalah ke, menang ke. Dia bukan masalah kalah dan menang. Pentingnya kita dapat bersukan. Betul tak? Tak kisahlah menang atau kalah. Menang tu kita katakan, kalah tu kita boleh buat pembakar semangat itu supaya lebih menang, supaya akan menang pada perlawanan yang datang kan. Kalau menang tu dia punya rezeki dia. Tak ada masalah. Jadi kita dapat
bermain. Betul tak? Yang ini kita dapat mengeluarkan peluh. Kita dapat melakukan aktiviti bersukan. 3. Tidak menyimpan perasaan dendam. Ni yang kita perlunya satu bermaaf-maafan ni. Bila mana kita takut-takut kalau kita tidak bermaafan, kalau kita tidak minta maaf, takut-takut ada yang iri hati ataupun atau yang berdendam dengan kita. Satu dia takut-takut tu. Kadang-kadang kita tak tahu kan, kadang orang contoh kita tersepak kaki dia, kita tak perasan, kita ingat kita sepak bola. Kawan-kawan dia ni kan. Jadinya seelaknya bermaaf-maafan antara satu sama lain selepas habis permainan. Yang keempat, menyimpan semula peralatan di tempat dengan sempurna. Lepas dah main tu, kenalah simpan semua peralatan yang kamu main. Contoh kita main gelung tu kan. Simpanlah gelung. Siapa tu? Dah simpan tu, dekat kalau dah main tu, contoh kita main apa itu? Kita main botol. Tolong simpan botol tu. Letak dalam kotak ke, tolong angkat ke kelas ke, tolong angkat ke atas sekolah ke. Contoh lagi, bola boleh simpan dalam dia punya store dia. Apa lagi? Kalau itu main sepan, kita main sepan kan. Kutip sepan tu. Assalamualaikum Alim. Maaf saya Kutip masuk sepan tu. Lepas tu tutup kutip sepan tu. Satu lagi, pastikan kalau kita macam kita main tu, pastikan tak ada sampah selepas tempat yang kita main tu. Itu adalah kalau kita nak tahu. Kita nak buat tambahan lah kalau ada selepas main ni. Pastikan tempat yang kita main tu tak ada sampah kita buang. Kalau ada sampah betul kutip. Tak ada masalah pun kutip je. Kita dapat pahala, betul tak? Okey, yang seterusnya. Salam. Muka surat 17, 18, 19. 19 Muka surat 20. Jadinya kita dah belajar adab, adab ketika sebelum bermain, lepas tu adab selepas bermain, semasa bermain, lepas tu adab selepas bermain. Saya tengok perkara yang dilarang, ni perkara yang dilarang pula ketika bermain. Apa yang pertama? Melanggar peraturan. Muka surat 20 melanggar peraturan permainan. Contoh apa? Kita tengah main-main pegang bola, kita main bola sepak tapi kita tengah main bola sepak tapi pegang bola. Jadinya yang tu adalah melanggar peraturan lah kan. Contoh kamu main bola jaring kan, main bola jaring ke main apa lagi ya? Boleh main batu seremban ke apa ke. Kalau kamu mesti kena tahu peraturan dia. Tak boleh kamu untuk melanggar peraturan dia. Yang kedua, tiada semangat berpasukan. Kawan-kawan, contoh kamu satu tim dengan dia, kumpulan merah, kumpulan biru. Kumpulan merah dengan biru, okey, seorang pun tak kawan, contoh ahli kumpulan kamu tengah bertanding, berlari ke apa, kamu diam je, kamu tak kata, kamu tak bagi sorakan. Yang tu kita panggil tiada semangat kesukanan berpasukan. Kamu tak bagi sorakan dia. Kalau dia jatuh ke, dia cedera, kamu tak tolong dia walaupun dia satu pasukan dengan kamu. Yang tu masih dimasukkan dengan tiada semangat berpasukan. Yang ketiga, menimbulkan suasana tegang. Dengan apa? Marah sana sini, marah sana sini, asyik marah lah, semua marah, semua nak marah. Jadi dia boleh menimbulkan suasana yang tegang. Tegang, suasana yang dalam keadaan orang tengah marah lah kan. Orang A tengah marah, orang B tengah marah, orang C tengah marah, tak kisahlah berapa orang pun, mesti dalam keadaan tu kamu dapat suasana yang tegang. Semua orang dalam keadaan marah yang dimasukkan dengan suasana yang tegang tu. Yang keempat, pertaruhan dalam permainan. Yang ni adalah judi. Jadi judi adalah haram kan. Jadinya haram Allah maisir. Maisir. Jadi pertaruhan judi, contohlah kamu main yang judi kan haram, jadi tak boleh bertaruh walaupun sikit, tak boleh. Itu adalah haram dari segi syarak kita. Jadi elakkan, tak boleh berjudi lah kita katakan. Yang itu adalah
perkara larangan yang dilarang ketika bermain. Yang pertama, melanggar peraturan. Yang kedua, tiada semangat berpasukan. Tiga, menimbulkan suasana tegang. Yang keempat, pertaruhan dalam permainan. Yang itu adalah perkara yang dilarang ketika bermain. Kita tengok pula muka surat 21. Fadilat beradab ketika bermain. Kelebihan. Bila mana kelebihan kalau kita ni beradab ketika kita bermain. Maksudnya itulah kelebihan kita kalau kita beradab ketika bermain. Yang pertama, disayangi oleh Allah dan Rasul dan masyarakat. Tengok, main pun lembut je, main pun tak marah-marah. Jadi disayangi oleh Allah, Rasul dan masyarakat. Yang kedua, sihat tubuh badan. Dan bila kita main, kita keluarkan peluh kan, jadinya kita punya tubuh lebih sihat dan cergas. Bila kita sihat dan cergas ni, kita dapat melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Taklah sakit-sakit badan, tengah nak rukuk sakit badan, nak sujud sakit badan, nak duduk tahiyat akhir sakit badan, tak boleh. Jadinya dengan beriadah ni, dengan bersukan ni, dapat menjadikan tubuh badan kita sihat tubuh badan kita, dapat menjadikan tubuh kita sentiasa sihat lah. Jadinya tubuh kita ni sentiasa segar. Dia dapat memudahkan kita untuk melakukan ibadat. Yang ketiga, memupuk sikap kerjasama dan toleransi. Memupuk sikap kerjasama. Bila kita main dengan satu pasukan kita, jadinya kita dapat memupuk sikap kerjasama kita. Contoh passing bola tu kat dia ke. Jadinya toleransi tu ada. Kerjasama dan toleransi ni kita panggil tolak ansur. Tolak ansur ni ada dalam contoh dia ni dah lawan lari, betul tak? A ni dah lawan pelajar ni dah lawan lari. Lepas tu B ni tak lawan lagi. Jadinya A ni tak bagi dekat B ni pula, B ni tak lawan lari lagi. Contoh macam tu dimasukkan dengan toleransi. Yang keempat, mengeratkan hubungan setia kawan antara satu sama lain. Dia dapat memupuk kita punya semangat silaturahim lagi lah. Dia dapat memupuk hubungan setia kawan kita antara satu sama lain. Yang kelima, melahirkan sifat sabar. Yang keenam, menghormati antara rakan. Hormatlah kan, kena hormat kawan-kawan. Walaupun sebaya ke, walaupun muda, kena hormat kawan-kawan kita. Yang ketujuh, melatih disiplin diri kita. Macam mana kita melatih disiplin diri ni? Dia dapat bila mana kita bersukan ni, kita punya diri kita lebih berdisiplin, kita keluar pergi main kan. Jadi kita dapat melatih disiplin diri kita. Yang ke-8, dapat menambah sahabat dan kenalan. Betul lah ni. Bila mana kamu main kat taman kamu, kat kampung kamu sebelum ni tak kenal pun, tapi bila dah main akan kenal. Lepas kamu main kat kampung kamu, mesti kamu akan buat pertandingan kat kampung-kampung lain pula. Jadinya dapat kenal lagi kampung lain. Lepas kamu kenal kampung lain, kamu pergi ke peringkat kawasan ke, peringkat negeri ke, peringkat kebangsaan ke, peringkat antarabangsa ke. Jadinya kawan kamu tu bukan setakat kenal kat situ, jadi kamu dapat mendapat sahabat dan kenalan lebih meluas. Yang tu yang dimaksudkan dengan dapat menambah sahabat dan kenalan. Dan ini antara dia fadilat ketika beradab. Fadilat ataupun kelebihan kalau kita beradab ketika bermain. Yang tu dimaksudkan dengan fadilat beradab. Ada 8. Muka surat seterusnya. 22. Akibat tidak beradab. Tadi fadilat kelebihan. Kita tengok akibat ataupun kesan kalau kita ni tak beradab ketika bermain. Yang pertama, mana dia? Menimbulkan pergaduhan dan permusuhan. Ni antara akibat ataupun kesan jika kita tidak beradab ketika bermain. Menimbulkan pergaduhan dan permusuhan. Contoh, murid A tu bila mana dia contoh main bola jaring kan, dia baling kena muka ke, dia tak minta maaf ke, lepas tu dia marah-marah lagi. Jadi dia dapat menimbulkan pergaduhan dan permusuhan. Betul tak? Bila mana kalau macam ni, sebab tu adab ketika tu kena bermaaf-maafan selepas bermain. Takut ada yang
terasa dengan perbuatan kita. Kadang-kadang kita tak perasan kan. Jadinya kesannya dia dapat menimbulkan pergaduhan. Pergaduhan tak kisahlah apa pun, mulut ke, pergaduhan fizikal ke, dia dapat bila mana menimbulkan pergaduhan, jadi perkara tu perkara kita kata kesan buruk lah kepada permainan tu sendiri. Yang kedua, mengganggu kelancaran perlawanan. Dah tengah gaduh tu jadinya perlawanan masih tergantung kan, masih berhenti kan. Dia dapat mengganggu terus antara kesan buruk dia, dia mengganggu kelancaran perlawanan. Dah tengah gaduh-gaduh tu takkan orang nak sama main ke kan. Jadinya pengadil pun mesti suruh berhenti kerana untuk menyelesaikan pergaduhan yang berlaku tadi tu. Dia dapat melambatkan lah. Jadinya bila mana mengganggu kelancaran perlawanan tu, jadinya semangat kita pun akan lebih rendah. Yang ketiga, nampak? 3, melemahkan semangat kesukanan. Okey, benda ni berkait tau. Bila mana kita menimbulkan pergaduhan dan permusuhan, maka dia dapat mengganggu kelancaran perlawanan. Bila mana kita dah perlawanan tu dah terganggu, dah tertunda, maka dia dapat melemahkan semangat kesukanan kita. Betul tak betul? Benda ni berkait. Bila mana bila kita tengah semangat main, tengok ada pergaduhan. Jadinya dia mengganggu pula perlawanan tu, dia tertunda, dia terberhenti. Kan? Jadinya bila mana perlawanan tu, kita tengah semangat tu, tiba-tiba kita punya semangat dah hilang. Sebab apa? Dia melemahkan semangat kesukanan kita. Yang keempat, hilang tumpuan semasa main. Duk fikir pasal gaduh tadi je. Jadinya kita punya tumpuan tu tak fokus. Kita punya tumpuan tu tak tepat. Tadi tumpuan kita tu jadi tak tumpu lah, kita tak tumpu. Kita punya kepala otak tengah fikir pasal benda lain, tapi badan kita tengah lawan. Atau badan kita tengah bermain sukan. Jadinya kepala otak kita tu tak center. Tak ada tumpuan untuk bermain tu. Jadi sebab apa? Otak kita tu tengah fikir benda pasal pergaduhan tadi tu. Dia dapat hilangkan tumpuan semasa bermain. Yang kelima, mencemarkan maruah diri dan pasukan. Ni bila mana gaduh ni, kan, dah bergaduh, lepas tu ganggu kelancaran perlawanan, dia dapat lemahkan semangat, hilang tumpuan pula tu. Dia dapat yang kelima, mencemarkan maruah diri dan pasukan kita. Contoh, sekolah kita Seriti PSG lawan dengan Seriti TDI ke lawan Al-Quran, lawan apa? Lawan bola tampar ke kan, lawan lumba lari ke. Tapi bila mana kita sekolah kita PUSJ marah-marah, menimbulkan pergaduhan, dia dapat mencemarkan kita punya sekolah kita Seriti PUSJ. Betul tak? Malu dah kita. Orang kata dia ni lah, sekolah ni lah yang perangai macam tak elok tu. Kita nak orang kata macam tu ke? Dia dapat mencemarkan maruah diri dan pasukan. Yang keenam, dibenci oleh peminat kalau ada peminat. Dibenci oleh peminat. Bencilah, siapa nak suka, siapa nak suka kan. Kadang kita ni pemarah, suka bergaduh dalam perlawanan, suka main kasar dalam permainan. Siapa nak suka, siapa nak main, siapa nak suka dengan kita kan. Bukan setakat dibenci oleh peminat, bahkan dibenci oleh rakan sepasukan. Betul tak? Yang tu adalah perkara yang kita lagi yang perlu kita jaga. Ini adalah antara kesan-kesan akibat kesan-kesan jika kita tidak beradab ketika bermain. Okey, habis. Ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa-apa nak tanya ke? Murid dalam kumpulan berbincangkan perkara berikut adab ketika bermain. Larangan tak payah ni. Tahukah anda akan yang sejahtera daripada badan yang sihat? Nampak? Bila mana badan kita mengeluarkan peluh, jadi otak kita akan jadi lebih fresh ataupun segar. Kamu bangun pagi tu, kamu pergilah keluar dari rumah kamu tu, kamu pergilah jogging ke, main lompat-lompat tikam ke, main jumping road ke, kamu bagi keluarkan peluh juga pagi tu, kamu tolong ibu kamu cakar sampah ke kat rumah. Tolonglah apa-apa pun, dia dapat mengekalkan kecergasan akal kamu. Pertama sekali kamu bangun subuh kan, lepas dia antara salah satu cara untuk menajamkan fikiran apa? Dengan membaca Quran pada waktu subuh. Dia dapat melumpuhkan
menumpukan kamu punya akal. Dia dapat menajamkan kamu punya akal lah. Yang tu adalah fadilat. Lepas kamu baca Quran tu, kamu keluarlah pergi jogging ke, kamu pergi jadi mengeluarkan peluh. Dia lagi dapat menyihatkan tubuh badan kamu dan juga akal kamu. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada dah, ni adab komunikasi. Latihan tak payah kot. Tak ada latihan. Latihan tak ada. Jadinya hari ni kita belajar apa? Ulang sikit. Hari ni kita belajar adab bermain. Bermain pun dah adab Yang pertama, bermain ialah aktiviti perseorangan atau perkumpulan secara sukarela mengikut peraturan. Kita dah belajar pengertian dia. Kita dah belajar adab-adab sebelum bermain. Kita dah belajar adab-adab semasa bermain. Kita dah belajar adab-adab selepas bermain. Lepas tu kita dah belajar fadilat dia. Perkara yang dilarang ketika bermain kita dah tahu. Lepas tu kebaikan kita kalau kita beradab kita bermain. Fadilat dia kita dah tahu. Lepas tu kesan ataupun akibat. Kesan atau akibat mana dia? Akibat tidak beradab ketika bermain. Iaitu kesan buruk jika kita tidak beradab ketika bermain. Ini kita dah belajar betul-betul adab ketika bermain. Lepas ni kita masuk tajuk adab berkomunikasi. Wallahu a'lamu bisawab. Ada apa nak tanya ke? Kerja sekolah tak ada Ada apa-apa nak tanya ke? Okey, baca doa. Darwish, Aidil, Zakwan, Fadlan, Aisyah, Auni, Anas, Adam Zikri, Aidil, Adam Darwish. Macam kurang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka alam tadi pada doilaya bil waqiyati wa la tantini amin ya rabbal alamin amin. Okey, assalamualaikum semua. Tak ada di sekolah